wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mati tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung kajian hadis mukadimah kita hari ini ke surat 182 hadis 59. Hadis mukadimah Al-Quran kita hari ini ke surat 116 Al-Quran. InsyaAllah. Hadis as-sadisu an Abi Khalidin Hakim bin Hizam. Hadis ini daripada Abi Khalid. Nama beliau Hakim bin Hizam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi ba'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ini dalam bab hadis mukadimah kita hari ini kenaan dengan jual beli. Jadi hadis yang ke-6 diriwayatkan daripada Abu Khalid, iaitu Hakim bin Hizam, bahawa beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ke surat 182 bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Hakim bin Hizam, penjual dan pembeli ada hak memilih. Penjual dan pembeli ada hak memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya selagi mereka berdua belum berpisah. Dan dari sebelum dia belum berpisah, nama dia bai' bil khiyar. Jadi penjual ni ada hak untuk membatalkan jualannya ketika mana belum berpisah daripada pembeli. Begitu juga pembeli ada hak untuk membatalkan ataupun meneruskan jual belinya ketika mana dia belum berpisah ataupun dia tak pergi lagi, ada masih kat kedai tu kan, masih lagi dalam, ada hak dia, sama ada dia batalkan ataupun dia teruskan. Jadi, dan membatalkan ataupun meneruskan jual belinya selagi berdua belum berpisah dari tempat jual beli itu. Sebelum penjual ataupun pembeli berpisah. Kalau penjual telah pun pergi ataupun pembeli pergi, penjual boleh pergi tak? Boleh? Dia jual kapet kan, pakai bisikal ataupun pakai kereta kan, dia pergi ke rumah kita tak pergi mana, duduk situ, dia yang pergi, boleh? Kalau dia jual kat kedai tak boleh pergi kan, dia nak pergi mana kan. Jadi kalau kita beli barang kat kedai, kita yang pergi kan. Jadi jika mereka berdua bersifat benar, kalau dua-duanya jujur, benar sama ada pembeli ke ataupun penjual,
jujur dan menjelaskan apa yang perlu diperjelaskan dalam jual beli, seperti kewujudan celah dan sebagainya. Penjual kata, abang, ni ada tilam saya ni, tapi koyak sikit. Dia beritahu dekat pembeli. Jadi penjual kata apa? Sebab koyak sikit ni lah, saya jual harga murah. Kan? Jadi pembeli ni reda. Dia kata, oh ya, saya beli dengan apa? Dengan celah dan cacat tadi. Dia reda lah. Dia terima seadanya. Jadi makna dia apa? Dia reda, taradin. Tak ada masalah. Tetapi ketika mana tilam tadi koyak, penjual tak beritahu. Ni nama. Jadi ketika penjual tak beritahu, kan dia pun mana ada ganti-ganti, kan dia pun kita tak tahu kedai tak mana. Kan? Dia pun sekali setahun dia mai. Contoh dia kan. Tahun sekali lah dia mai. Jual kapet contoh, ayah mai. Lepas tu tak tahu, kita pun tak kenal dia. Kedai mana kita tak tahu. Kan? Jadi ketika mana penjual dia jujur, kan, mereka berdua pada jual beli tu, mana dia benarlah, kita pun bagi duit kat dia bukan duit palsu. Kan? Pembeli juga ada juga tak jujur. Dia beli dengan bagi duit palsu ataupun bagi duit koyak. Dia lipat koyak duit tu. Penjual pun dia tak tengok duit tu, masuk dalam bukit. Mana dia apa? Tak jujur lah. Kan? Jadi niscaya diberkati kalau dia jujur dua-dua ni. Penjual pun jujur juga dengan apa yang barang yang dijual dia. Pembeli pun jujur juga dengan apa? Dengan duit yang diberikan. Ketika mana dia jujur, niscaya diberkati untuk mereka berdua pada jual beli mereka. Diberkati. Kalau dia jujur, diberkati. Kan? Sebaliknya, jika mereka berdua menyembunyikan dan dusta, dia sembunyikan benda yang koyak tadi, dia tutup. Kan? Kita beli handset kan, handset tak elok dah. Tapi dia tahu apa benda tu elok. Kan? Kita beli kereta sama dia lah, kereta baru ke second kan, sama lah tu. Kan? Tapi yang tu ada yang baru pakai apa? Pakai 8 jam bawah tu. Itu rusak kan. Contohnya tu. Kan? Kalau dia berdusta, dia sengaja, bukan tak sengaja. Dia tahu barang tu, dia tahu. Kan? Dia tahu celah tang mana, dia tahu rusak tang mana, dia tahu koyak tang mana, dia tutup koyak tu. Kan? Dia saja tutup lah. Contoh beli buah. Kan? Kita beli buah memplam ke buah rambutan di Longgok. Di Longgok kan tu, dia kata satu Longgok ni dia kata RM10. Dia kata boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Kan? Dia pandai, dia buah dalam busuk. Dekat luar tu dia buah cantik lah kan. Dalam busuk kita pun percaya lah. Murah ni. Kan? Bagilah. Dia tak beritahu. Kalau dia beritahu tak apa. Kalau dia beritahu, dia kata dalam ni busuk, luar ni dia elok, sebab itulah saya jual murah. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Tapi kalau dia tipu, ni masalah tadi. Macam ikan. Belakang pinggan. Kita nampak ada banyak. Saya ingat saya dia kenal. Apa semua kena tipu tak? Saya ingat macam itulah, beli udang. Ingat udang ni banyak ni. Hati pinggan ni, rupa ni pun. Kan? Tu penipuan juga lah tu. Penipuan juga. Okey, jadi kita sambung. Lagi banyak lah tu. Sambung. Beli buah lah, beli ikan lah. Banyak kena tipu. Jadi sebaliknya, jika mereka berdua menyembunyikan dan berdusta, niscaya dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Dihapuskan jual beli tu. Keberkatan dia. Tak berkat. Tak berkat jual beli tu. Dia kata pasal apa tak balik modal. Dia kata pasal apa ni tak untung. Pasal apa dia sentiasa rugi. Bankrupt. Sebab apa? Sebab ada penipuan dalam jual beli tu. Penipuan dalam jual beli. Sama ada penipuan dalam benda tadi ataupun timbangan. Dia tipu timbangan. Dia kata 2 kilo tapi tak sampai 2 kilo pun. Kan? Dia setting lah dia apa nama?
timbang kilo tu, kan? Dia ataupun dia betul 2 kilo, tapi ketika dia bagi plastik lain, kan? Dia pandai, dia letak gantung siap dah plastik tu dah tempat dia. Ada juga. Tu, kan? Lepas tu kita beli buah, kita timbang buah tu, selagi dia lepas dia masuk plastik tu, dia gantung bawah tu, dia ambil plastik lain. Dia kita. Kan? Kita pun tak perasan lah, kan? Itu pun sama juga. Nama dia penipu. Banyak juga kena. Orang yang ada seorang kena, dia pergi satu kedai ambil udang, ambil siput tu, kan, ambil udang, ambil siput tu, kemudian dia ambil mentah lah. Lepas tu kita suruh dia masak kedai tu. Apa nama kedai tu, kan? Kita pilih lah yang ikan ke, udang ke, kan? Lepas tu kita timbang, lepas tu kita suruh dia masak untuk kita makan. Masak lain. Kata ada. Dia masak lain. Kita pilih udang tadi yang elok semua tu. Dia main masak. Tengok. Pasal apa bukan udang yang pilih tadi? Yang tu. Ada juga yang tu. Jadi penipuan ni banyak. Jenis apa pun dah ada penipu. Kan? Jadi sebab itulah Nabi SAW berikan hadis ni kepada kita agar apa? Ada hak kita untuk membatalkan atau meneruskan ketika mana baik tadi tu kita duduk dalam tu belum berpisah lagi. Sebab itulah kalau kita nak beli barang tu kena tengok elok. Beli baju tengok elok, kan? Tapi kalau tuan kedai tu dia dia baik, dia kata tak apalah, bawa dulu, kan? Jadi kalau tak sesuai bagi balik. Dengan syarat juga apa? Jangan buang dulu. Jangan buang stiker tu jangan buang tu. Tag jangan buang dulu. Jadi macam tu. Okey. Jadi makna dia apa? Apa makna hadis ni? Pengajaran dia terdapat khiyar majlis nama dia. Nama dia baik khiyar. Khiyar apa? Khiyar majlis. Khiyar majlis ni bagi penjual dan pembeli. Dua-dua ada hak. Nama dia khiyar majlis. Sebelum lagi dia berpisah daripada majlis tu. Khiyar majlis. Ini adalah di sisi para ulama mazhab Syafi'i, manakala para ulama mazhab Hanafi pula tidak memperakui kewujudan khiyar majlis. Pada pandangan mazhab Imam Hanafi kita tak ada berlakunya khiyar majlis. Khiyar majlis ni ada pada mazhab Imam Syafi'i saja. Mereka menguraikan perpisahan yang tersebut dalam hadis ini dengan makna perpisahan dengan kata-kata, iaitu apa? Aku jual, dah beli, pisah dah tu dah, angkat dah tu dah, jelas dah, kan? Ketika mana dia kata aku jual, mana dia ketika mana aku beli, ataupun dua-dua boleh lah, aku beli kita aku jual, tak ada masalah pun, kan? Dan itu kira pisah lah tu, pada pandangan Imam mazhab Hanafi. Sebagian ulama berkata perpisahan dengan kata-kata bermakna perbezaan lafaz qabul daripada lafaz ijab. Seperti penjual berkata aku jual kepadamu dengan harga 10 dirham ataupun 10 ringgit. Lalu pembeli kata aku beli dengan harga 20. Tu. Dia kata dia beli dengan harga 20. Jadi kata apa? Perpisahan dengan bermakna apa? Perbezaan lafaz. Beza lafaz qabul. Itu makna berpisah. Kan? Jadi makna metafaraqah tadi, makna berpisah itu ada juga paham makna berpisah makna lain, ijab lain, qabul lain. Kan? Yang tu kira boleh ataupun disebut dengan apa? Maka sah dah. Kan? Aku jual kepadamu dengan harga 10, dia tu kata pisah lah tu. Kemudian mana pisah apa? Pisah makna ijab dan qabul. Menzahirkan kecacatan pada barang jualan dan juga pada barang yang dibayar oleh pembeli adalah wajib hukum dia. Wajib hukum dia. Kalau kita tak zahirkan, mana dia penipu. Haram hukum dia. Menzahirkan benda yang cacat. Kan? Ataupun buah tadi, ni yang elok-elok punya. Dipisahkan. Buah yang elok, yang ni harga dia sekian. Buah yang tak elok, yang ni, kan, harga yang sini. Dipisahkan. Yang tu baik, yang tu bagus. Ataupun dia bagi, hampa pilih lah. Mana boleh, pilih. Macam tu nama dia jujur. Kan? Manakala membunyikan pula adalah haram. Jika kecacatan itu nyata pada barang jualan atau pada harga yang dibayar oleh pembeli. Maka penjual atau pembeli itu diberikan pilihan untuk membatalkan jual beli. Beberapa syarat yang telah disebutkan dalam kitab fiqh. Maknanya apa? Ketika mana kecacatan itu, ketika mana
dalam memilih zahir, maka ada hak untuk meneruskan ataupun tidak. Macam kita pergi kedai makan, kan? Kita tak makan lagi lah, kan? Pergi kedai makan, lepas tu kita dapati kedai tu tak sesuai dengan selera kita, maka boleh kita membatalkannya. Boleh kita tidak batalkan sebelum makanan itu kita makan. Tapi kalau makanan itu kita makan separuh dah, dia kata, tak sedap ni, kita pun belah, itu tak boleh lah, kita makan, kita kena bayar lah. Sebab telah kita rosak, kan? Dah rosak dah. Sesungguhnya perbuatan dusta merupakan salah satu sebab hilangnya keberkatan. Dusta dalam jual beli ni, dalam perkara apapun, dusta ni hilang keberkatan. Tak boleh, kan? Jadi, macam itulah, mana dia apa, peringatan apa sesungguhnya, sebagai seorang peniaga, akan diberkati untuknya pada urusan perniagaan apabila dia bersifat benar jujur. Peniaga ni akan diberikan keberkatan kepadanya selama dia bersifat jujur. Tapi ketika mana dia menipu, maka keberkatan itu akan ditarik daripadanya. Jadi, maka demikianlah juga seorang hamba akan diberkati untuknya pada urusan ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhannya, serta diberi pahala dan ganjaran apabila dia bersifat benar dan jujur dalam berurusan ibadah tersebut. Selain tidak menipu dalam menunaikan kewajipan dengan sebab riak. Macam itu adalah riak, sum'ah dan takbur. Ini sebab itu, maka ketika mana dia menipu dalam beribadah, mana menipu dia apa? Dia riak, dia takbur, maka hilanglah keberkatan pada ibadah itu. Dan wallahu a'lam bishawab. Maka habislah dalam bab apa? Dalam kitab jilid apa? Ini juzuk pertama kan? Juzuk pertama kan? Maka akan datang kita masuk ke juzuk kedua kan? Ini juzuk pertama kot ni. Hari itu kita beli 1 sampai 3 kan? Dua aja. Betul-betul. Yang ni gabungan dengan biodata. 2 aja. Jadi insya-Allah masuk kita kepada kedua akan datang insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kemungkinan kita bulan 2 ni, kan, bulan 2 kot, kita dah masuk kajian puasa kot. Itu mukadimah kita buat kajian puasa. Dalam bab hukum makan puasa seperti mana kita tiap-tiap tahun yang kita buat lah, kan. Jadi mukadimah kita baca satu bab hukum, kan, hukum bab puasa insya-Allah. 116. Waqafaina ala asarihim 60-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 116. Wa qaffayna ala asarihim
بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Waqaffayna ala asarihim. Waqaffa fa syaddah ya qa ini ditekan. Waqaffayna fai ya nama huruf lin saja, dia tak panjang. Waqaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam rotban tu nipis saja Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur dengung wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izah. Kalau kita berhenti minat Taurah jadi ha, kalau kita sambung jadi ta kan. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wa hudaw dengung wa mau'izatal masuk kepada lam wa mau'izatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi berhenti ni ha besar wa man lam yahkum wa man lam masuk ke lam
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi macam itulah seterusnya. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ. Tengok pula makna dia. وَقَفَّيْنَا, dan terus, maknanya kami teruskan jejak. Qafaina, qafa, iaitu kalau orang yang berjalan di belakang seseorang, maka orang tu melihat bau dia, depan belakang dia, kan, qafa belakang dia. Kita tengok sebab kita jalan di belakang dia. Begitu juga dia jalan di belakang orang, maka tengok, kan. Dan itu juga qafa, wa qafaina, kami teruskan. Mana dia apa? Jejak langkah Rasul tu, kenabian dan kerasul itu kami teruskan, kata Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Maknanya apa? Nabi Isa ni datang selepas Nabi Musa alaihi salam. Atau sebab qafa yalihi. Yalihi ni apa? Iaitu maknanya apa? Seterusnya. Seterusnya akan datang, boleh juga. Bi Isa bin Maryam, maka setelah Nabi Musa alaihi salam kami teruskan. Maknanya apa? Kerasulan, kenabian itu diteruskan kepada Nabi Isa AS, anak Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi, dengan membawa berita yang sama juga, yaitu membenarkan apa-apa yang ada pada kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang ada kepada Nabi Musa, maka dibenarkan. Musaddiqan lima baina yadayhi, dibenarkan. Makna membenarkannya apa? Kenabian dan kerasulan telah termaktub dalam kitab Taurat sebelum ni. Dan juga hukum hakam kenabian dan kerasulan Nabi Musa juga ada dalam kitab Injil. Itu makna dia. Membenarkan dakwaan-dakwaan ataupun membenarkan cerita, kisah, hukum hakam yang ada pada kitab Taurat. Bima baina yadayhi minat Taurah, daripada Taurat. Wa atainahu Injil, kemudian Allah berikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Fi hudan wa nur, dalamnya hudan dan juga nur, cahaya, petunjuk. Jadi makna dia apa? Nisbi nama dia. Hudan juga petunjuk. Nur makna dia apa? Memberikan keterangan. Sebab itulah kalau kita tengok dia, kalau dulu, kalau orang kata apa, nyalakan api dulu, kan, jadi kita nyalakan api pelita. Sebab apa? Tak ada lagi elektrik. Kalau gila ni apa? Orang kata apa? Nyalakan lampu. Mana dia apa? Lampu elektrik ni bukan api. Jadi mana dia apa? Mana dia hudan, nur ni sama je. Nisbi, nisbah. Jadi ketika mana dah datang petunjuk ni, maka datanglah nur itu. Maknanya apa? Cahaya yang menguatkan petunjuk tersebut. Cahaya kekuatan. Sebab itulah keyakinan datang dengan nur tadi. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat sebelumnya. Minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga hudan. Hudannya apa? Petunjuk. Dan mau'izah, peringatan kepada orang yang bertakwa. Jadi dalam kitab Injil juga ada tunjuk. Dalam kitab Taurat juga ada petunjuk. Nama dia apa? Petunjuk nisbah. Nisbi ni apa? Petunjuk yang ada pada kitab Injil sama juga lah petunjuk yang ada dalam kitab Taurat. Kan? Macam kita lah. Kita ni kan disebut sebagai anak. Sebab apa? Sebab kita ada ayah. Ayah kita juga kepada ayah dia disebut anak juga. Kan? Tetap juga anak. Kan? Jadi atuk kita juga anak kepada ayah dia. Macam tu. Jadi maknanya apa? Nisbahnya sama juga orang juga. Sama juga orang. Tapi nisbah, nisbi. Kita juga dipanggil ayah kepada anak kita. Anak kita panggil kita ya ayah ataupun ibu. Kan? Begitu seterusnya. Cucu kita panggil anak kita ayah.
nisbah. Tetap nisbi. Kan? Nisbi. Jadi hudan petunjuk yang ada pada kitab Taurat sama juga hudan petunjuk juga yang datang kemudian pada kitab Injil. Bima anzalallah. Jadi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga petunjuk hidayah dan juga peringatan kepada orang yang bertakwa. Sama juga alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran juga petunjuk kepada siapa? Orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa saja yang akan mendapat petunjuk. Orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak akan mendapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Sebab apa macam tu? Sebab orang yang bertakwa, dia pakai Quran dalam hidup dia. Maka Quran tunjuk jalan dia. Kan? Orang yang tak pakai Quran, dia tak pakai petunjuk Quran. Tak beriman kepada Quran. Maka dia tidak dapat petunjuk Quran. Macam kita lah lebih kurang. Walillahi masalah a'la. Contoh dia. Kita pergi ke suatu tempat, nak kenduri. Kita pakai, kita send lokasi. Kita guna apa? Guna Google Map. Kan? Kita gunalah Google ni untuk pergi ke tempat tu. Kan? Ada orang yang tak guna. Kan? Ada orang tak guna pasal apa? Dia kata saya tahu dah tempat tu. Dia tak guna. Ada yang menggunakan, maka dia dapat petunjuk daripada Google tadi. Ada orang yang tak guna, tak dapat petunjuk daripada tu. Dia dapat petunjuk daripada mana? Daripada dia tahu dah. Ataupun orang yang buat tahu, dia tak tahu. Tak apalah, ikut je lah. Kan? Jalan je lah sampai tu. Tak sampai ya. Pasal apa? Jalan yang tuju tu bukan jalan yang dimaksud. Jadi petunjuk tadi ni macam location tadi lah tu. Itulah petunjuk. Dia hantar location. Dia hantar Allah turunkan Quran. Allah turunkan Rasul. Maknanya apa? Allah utus Rasul. Kan? Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran. Maknanya apa? Itu sebagai petunjuk kepada kita. Jadi siapa yang ambil Quran ni sebagai petunjuk, sampailah. Kalau orang yang buat tahu, dia kata aku tahu dah, tak perlu Quran, tak perlu hadis, dia kata apa? Sampai dah? Tak sampai. Pasal apa? Dia jalan lain. Tak sampai-sampai ya. Kan? Kita nak pergi mana? Nak pergi ke Sungai Aceh. Nak pergi Sungai Aceh. Dia kata tak perlulah kan, saya tahu dah. Kemudian dia pergi ke Makwah ke Baling. Kan? Pergi ke Sungai Ular, pergi ke Terak, kan? Tak sampai. Sebab apa? Sebab jalan dia yang dia lalui itu bukan jalan pergi Sungai Aceh. Habis kurang macam tu kan? Jadi seperti itu jugalah. Kan? Wal yahkum ahlul injil bima anzalallah. Sebab itulah ketika mana turun kitab Taurat tadi. Dan dia sebagai hudan, sebagai petunjuk, kan? Sebagai mau'izah. Ini kepada mana? Kepada umat terdahulu lah ni. Dan juga kita akan tengok apa. Begitu juga Quran. Quran ini huda wa nur, petunjuk. Kita jadikan dia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, maka kita selamat. Jadi waliyahkum ahlul injil, orang yang mengikut ahli Injil ataupun pengikut Nabi Isa, kan, mestilah dia ambil hukum hakam daripada Injil. Bima anzalallah fi, sesuai yang telah Allah turunkan pada kitab Injil ni. Ketika mana ni? Ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika di zaman Nabi Musa, hendaklah kaum-kaum Nabi Musa ni mengikut hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat. Kan? Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tak mau. Jadi geng yang tak mau ni, pengikut Nabi Isa, tak mau mengambil hukum hakam daripada kitab Injil. Apa dia? Fasik. Dia tak mau guna, fasik. Jadi orang yang tak mau mengambil hukum hakam dia, maka fasik ya. Kalau orang yang mendustakan hukum hakam dia, kafir. Dia bukan tak mau, dia dustakan. Dia bukan dia dustakan. Dia kata tak ada lah tu, tak ada halal tu, tak ada haram tu. Dia kata kafir. Orang tak mau saja. Dia tak mau, tapi dia mengakui kebenaran bahawa itu hukum. Dia tak mau, maka fasik. Ya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menghukum manusia tidak sesuai dengan yang telah dihukum ketentuan oleh Al-Quran contohnya. Apa dia? Zalim. Orang zalim. Sebab apa? Sebab dia telah menzalimi orang pada hukuman yang telah dia hukumkan tadi. Jadi
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad. Ni kita pula ni. Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Quran. Dan Quran ni pula dia membawa kebenaran. Keterangan. Kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kira apa? Kitab Taurat, kitab Injil sebelumnya telah pun dibenarkan oleh Quran Karim. Makna dia apa? Makna dia hukum hakam pada kitab Injil, kitab Taurat, ketika mana turunnya Quran, maka mansuh yang dua tu. Semua terhimpun kepada Quran dah. Itu. Kan? Jadi muhaiminan alaih yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala muhaiminan alaih, menjaganya. Kan? Maka putuskanlah perkara mereka mengikut apa yang turunkan oleh Allah kepadamu. Jadi ketika mana Injil, kaum Injil Nasrani, Yahudi, tapi orang bukan pernah pengikut Taurat juga. Ketika mana ada masalah dan mereka datang kepada Nabi SAW, maka fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah mereka sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka, kata Allah kepada Nabi SAW. Amma ja'aka minal haq, selepas turunnya kebenaran, selepas datangnya kebenaran kepadamu, mana Quran. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW didatangi oleh Yahudi Nasrani, ketika mana Nabi di Madinah, maka Nabi menghukum mereka sesuai dengan hukum Al-Quranul Karim. Ketika mana mereka menolaknya, dia berkata apa? Tak ada hukum tu dalam kitab Taurat, dalam kitab kami. Maka Nabi tunjuk bahawa hukuman itu ada dalam kitab Taurat juga. Masya Allah. Jadi untuk itu, untuk setiap umat. Jadi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami berikan aturan setiap umat. Kan? Jadi untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan yang jelas dan jalan terang. Syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah berkehendak, maknanya apa? Kalau Allah nak, boleh juga Allah jadikan kita ni satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu. Jadi pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita banyak umat? Sebab apa? Sebab Allah nak menguji kita, kan? Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita terhadap kurniaan yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi makna dia apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita, kayu ukurnya ialah fastabiqul khairat. Umat mana yang paling segera dalam bab kebaikan? Umat mana yang paling segera dalam bab amar ma'ruf nahi munkar? Itu. Jadi fastabiqul khairat. Jadi itu kayu ukur dia. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan semua kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahunya kepada kita apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi mi'yar dia apa? Perlombaan dalam kehidupan kita ini iaitu kayu ukurnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam bab kebaikan, bab kebajikan. Jangan kita tangguh. Kan? Itu dia satu kayu ukurnya. Kemudian wa an yahkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka yang mengikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan janganlah sampai mereka memperdayakanmu terhadap apa? Sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi jangan memperdaya. Maknanya apa? Jangan mereka sampai menipu kamu dengan suatu tipuan ataupun rekaan. Seolah-olah apa? Datang Yahudi kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, dalam kitab Taurat, hukuman dalam terhadap kes ini seperti ini, seperti ini. Maka Nabi kata, kamu berbohong semua.
Sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kes ini ialah seperti ini, kata Nabi SAW. Maka jangan orang-orang yang tiada mengetahui ataupun ahli kitab memperdaya kamu pasal hukum akal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dalam Quran telah jelas, yang halal pun jelas, yang haram pun jelas juga. Jika mereka diturunkan, jika mereka berpaling, fa in tawallau. Bagaimana pula kalau mereka tak mau? Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum. Ketika mana mereka tak mau, mereka diberikan hukuman, tapi dia berkata apa? Tak boleh, kami tak mau ikut hukuman Allah. Kan? Fa in tawallau, ketika mana mereka berpaling, tak mau ikut hukuman Allah. Kan? Annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Kalau mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian daripada dosa mereka. Bi ba'di dzunubihim. Kalau mereka tak mau mengikut hukuman Allah, makna dia apa? Allah telah takdirkan kepada mereka musibah disebabkan dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sebab banyak ramai daripada manusia ni fasik. Allah Subhanahu wa taala beritahu, ni hukum Allah, ketentuan Allah. Memang tak boleh dah kita nak lepas daripada tu ketentuan. Pasal apa? Wa inna katsiran minan nas, dan banyak manusia ni, mereka ni buat fasik. Fasik ni apa? Tak mau berhukum dengan hukum Allah. Ramai, banyak. Kan? Hukum Allah cantik molek dah, tapi dia nak hukum nafsu dia. Dia tak mau buat seribu alasan. Dia kata apa, tak boleh buat dah kan. Jadi fasik Apa hukumul jahiliyah yabghun? Adakah hukum jahiliyah yang kamu nak, yang kamu teringin, yang kamu nakkan lagi, kata Allah? Hukum jahiliyah ni apa? Hukum ikut hawa nafsu. Hukum apa? Hukum usang janggut. Hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah tu. Kan? Sebab apa? Sebab hukum tu ikut selera dia. Ikut kemahuan dia. Ikut suka dia. Kalau dia tak suka, hukum pun berubah. Kalau dia suka, hukum boleh dibuat. Ikut suka dia. Ini hukum jahiliyah. Kan? Jadi hukum tu kira dipermainkan. Kan? Dipermainkan hukum tu. Ikut siapa yang buat. Kan? Jadi, adakah kamu nak seperti itu, kata Allah? Sebab hukum yang berubah. Adapun ketentuan Allah tidak berubah. Hukum Allah tak berubah. Siapa pun dia. Hukum tetap. Yang berubah itu adalah manusia tu. Bersalah ataupun tidak. Kalau bersalah, tengok kayu ukur dia. Tak berubah. Kan? Sebab itulah dikatakan apa? Ukuran. Itu tidak berubah. Yang berubah tu adalah benda yang diukur tu. Kan? Macam meter. Kan? Tak berubah meter tu. Yang berubah apa? Kain yang kita nak ukur tu. Sebab itulah yang kita kerat tu, yang kita gunting, kita potong. Bukan meter dia. Tapi kain yang kita ukur tu. Ataupun kayu yang kita ukur tu. Kan? Kita nak tali, kita beli kat kedai. Nak tali apa? 3 meter. Dia ukur lah dengan meter tu. Yang dia potong apa? Tali tu. Bukan dia potong meter tu. Kan? Sebab kita nak beli tali. Macam tu jugalah. Hukum hakam Allah tentukan dah. Kan? Tertetapkan dah. Ketika kita salah, siapa pun salah. Kaya, miskin, kan? Rakyat jelata ke, raja ke, siapa ke yang salah. Tetap juga ikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan hukum tu diubah. Yang tu. Itulah kekuatan Islam. Islam tu hebat. Sebab itulah Nabi kata apa kena hukum. Kalau Fatimah mencuri, kata Nabi apa? Aku sendiri akan potong tangan dia. Sebab apa? Sebab kekuatan hukum. Siapa pun dia. Sama ada orang yang berpangkat tinggi ke, pangkat rendah ke, tak berpangkat ke, yang ada jawatan, tak ada jawatan, sama je. Sebab apa? Sebab hukum tu sabit, tetap. Yang berubah tu apa? Manusia tu. Apa hukum al-jahiliyah yang berubah? Jadi kalau kita tak berhukum dengan Allah apa? Mana hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah, hukum suka hati. Wa man ahsanallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka hukum siapakah yang paling banyak? Siapakah yang paling baik? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi, orang yang meyakini agamanya, orang yang meyakini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan buat hukum Allah. Pasal apa? Sebab dia tahu hukum yang terbaik itu ialah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita ada tahlil ringkas doa arwah. InsyaAllah kita berhenti kat ni, insyaAllah kita sambung doa